Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ini saya akan buat respons bagi kedua-dua video Kak Una. Siapa yang telah pun menghabiskan baca Kapal Terakhir di Dunia 1 dan juga Kapal Terakhir di Dunia 2, bolehlah tengok review ini sebab ini merupakan video respons daripada saya. Okay, sebelum itu tengok dulu betapa excitednya sis bila dapat buku kedua-dua buku ini. So, jom kita tengok. Sebelum kita bergerak dengan lebih jauh lah kan, bagi sesiapa yang tidak menonton lagi review buku daripada Kak Una tentang kedua-dua buku ini, saya akan linkkan di description di bawah dan juga saya akan letakkan card di bahagian atas ini. Korang boleh tengok terlebih dahulu kedua-dua video Kak Una ini sebab video ini akan merespons apakah main point yang telah pun diberikan ataupun dilemparkan oleh Kak Husna. So, umum yang kita tahu, saya merupakan peminat tegar untuk semua buku Taimur Abdullah dan memang tak dinafikan bahawa setiap buku beliau saya takkan lepaskan peluang untuk membacanya. Tapi bila saya tengok video Kak Husna, Kak Husna is an author as well as a reader dan setiap kritikan dan juga komen yang diberikan sangat teliti, which is I'm really amazed. Banyak yang perlu untuk saya belajar daripada beliau lah. Dan kalau nak diikutkan ringkasan kepada kedua-dua review buku yang telah pun beliau kupaskan, banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita tak sedari, yang saya sendiri tak sedari. Mungkin sebab saya ni telah peminat sangat dengan Taimur Abdullah, kita tak tahu. Tapi ia memberikan perspektif yang baru untuk kita melihat dan juga menganalisis kedua-dua buku ini. Namun begitu, ada perkara yang saya setuju dan ada perkara yang tidak saya setuju. So kita akan lihatlah di mana apakah perkara yang saya setuju dengan beliau dan apakah yang perkara yang saya tidak setuju dengan beliau. Before that, saya akan terangkan apakah yang diceritakan mengenai Kapal Terakhir di Dunia episod 1 dan juga episod 2. Kedua-dua buku ini adalah bertemakan ataupun bergenre dystopian. Dia menceritakan tentang watak utama Arya dan juga Anna yang berusaha untuk meneruskan hidup di sebuah kapal gergasi yang bernama Boko. So Boko ni asalnya dibina untuk melindungi manusia dari ancaman luar sebab waktu tu keadaan dunia yang sangat kucak-kacir. Dengan dunia dilanda dengan satu virus yang sesiapa terdedah dengan virus ini akan bertukar menjadi Mugo. Saya bayangkan bahawa Mugo ni macam satu spesies zombie. Sebab once seseorang tersebut terkena virus ini, diorang dah hilang sifat kemanusiaan dan berperi kemanusiaan mereka lah, dan mereka akan menyerang manusia-manusia lain. Kita akan melihat bagaimana manusia-manusia di dalam Boko tersebut akan dibahagikan kepada sektor-sektor tertentu. Dan setiap manusia tersebut akan dibahagikan juga kepada aras-aras tertentu. Ada 3 aras utama, iaitu aras atas, aras tengah dan juga aras bawah. Manakala aras bawah mempunyai 3 sektor, iaitu yang pertama adalah sektor biru, kedua sektor kuning dan juga ketiga sektor hijau. Dan ketiga-tiga sektor ini memberikan ataupun mempunyai signifikan serta tanggungjawab tertentu untuk memastikan kestabilan dan juga kelangsungan hidup di kapal tersebut lah. So Kapal Terakhir di Dunia yang kedua pula, dia banyak menceritakan satu demi satu tersingkap
Okey, apabila Arya menerima tawaran dari Vanessa, iaitu waris kedua dari arah atas. Rupa-rupanya cerita jasa dan pengorbanan yang dimomokkan oleh golongan atas ini hanyalah permainan politik yang mengaburi setiap sektor biru, hijau dan juga kuning ini. So, bagaikan batu yang tertimpa di atas kepala, satu demi satu Arya cuba untuk memahami apakah yang sebenarnya berlaku di dalam kapal buku tersebut lah. So itu secara ringkasannya. Okey, sejujurnya setelah pun saya melihat setiap komen dan juga kritikan yang diberikan, saya bersetuju dengan komen yang diberikan oleh Kak Una. Pertama sekali, okey, apabila beliau memberi cadangan bahawa sepatutnya kedua-dua buku ini tak patut untuk diseparatekan lah. Sepatutnya kalau nak diikutkan terus buat bundle terus, sebab dia akan menjejaskan plot cerita tersebut. Tapi Tammy memang ada memberitahu di IG beliau bahawasanya dia tak tahulah macam mana, tapi naskah yang dibuat untuk kesemua cerita KTDD 1, 2 dan juga 3 adalah merupakan satu buah cerita saja. Tapi dia punya halaman yang sangat tebal. So mereka berbincang antara satu sama lain dengan Imam Publication, sebab itulah diorang mengambil keputusan untuk membahagikan cerita ini kepada 3 buah episod. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, saya setuju apabila beliau Kak Husna mengatakan, mengetengahkan bahawa value di dalam cerita ini adalah jelas, okey, adalah jelas dan juga sangat-sangat deep lah. Yang pertama sekali, kita boleh tengok apa yang dinyatakan oleh Kak Husna, yang kaya terus jadi kaya, yang miskin terus jadi miskin. Okey, itu adalah persoalan dan juga nilai yang cuba untuk diketengahkan supaya kita sedar. Okey, yang kedua adalah bagaimana sikap individualistik dan komuniti yang teruji dalam keadaan serta situasi yang terjadi. So, sama ada situasi yang terjadi tersebut akan menguji seseorang tersebut untuk pentingkan diri sendiri ataupun dia akan berkorban demi kemaslahatan satu komuniti. Dan saya ingin tambah juga, okey, value yang ketiga yang kita boleh tengok dekat sini adalah bagaimana kepercayaan komuniti tersebut dimanipulasi untuk kepentingan golongan atasan. Ini memang sangat jelas diceritakan di dalam KTDD 2, dan bagaimana ilmu tersebut sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam membentuk mentaliti komuniti, dan inilah yang sebenarnya ditakuti oleh golongan manusia suci lah. Diorang tak nak bagi ilmu yang cukup untuk mereka tahu seadanya apakah fungsi golongan atas dan juga golongan tengah. Lebih daripada itu, mereka tak benarkan. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam sepanjang perjalanan cerita tersebut, ketiga sektor ini tidak mempunyai akses kepada buku. Golongan celik huruf pun tak ramai. Okey, hanya sikit saja yang tahu membaca. So sebab diorang takut akan menimbul penentangan dan juga bangkit untuk berjuang akan hak mereka lah. Okey, dan yang ketiga adalah buku ni memang berlandaskan kepada world building. Saya memang tak nafikan bila saya baca mengenai KTDD ni, world building yang diberikan tu sangat teliti. Sebab tu kalau kita lihat di KTDD pertama, memang 90% cerita di dalam buku ini banyak menerapkan dan juga menjelaskan tentang fungsi sistem keagamaan, sektor ekonomi dan juga politik yang ada di dalam buku tersebut lah. Sebab tu kalau kita lihat 90%, betul Kak Husna cakap, 90% daripada cerita ini berkisarkan pada world building. Saya lebih prefer untuk buku yang world building yang sangat simple, yang mudah untuk difahami, yang tak terlampau banyak sangat sistem. Tetapi untuk KTDD 1 ini, episod 1 ini, memang dia punya world building sangat berat lah kalau nak diikutkan. Okey, namun ada beberapa komen dan juga kritikan yang telah pun diberikan oleh Kak Husna yang saya tak berapa nak setuju. Yang pertama sekali, apabila beliau mengatakan bahawa watak dan perwatakan iaitu character building sebenarnya more on Vuk dan bukan pada Arya. Kemunculan Arya hanya muncul setelah 90% dari cerita buku yang pertama. Ya, memang betul, saya setuju dengan beliau, sebab memang di awal-awal ceritanya memang banyak bercerita tentang Vuk. Tapi pada pandangan saya, okey, kalau nak diikutkan sebenarnya asalnya cerita KTDD ni
before Temeh mengambil keputusan untuk membahagikan buku ini kepada 3 bahagian, ia memang merupakan satu cerita yang besar, cerita yang tebal. Okey, memang satu cerita saja, dia bukannya 3 cerita. Sebab itulah kalau kita lihatkan buku yang pertama, dia banyak orang kata center kepada Vuk, ayah kepada Arya. Tapi mungkin pada perspektif saya sendirilah, okey, apa yang berlaku pada Vuk serta personality Vuk tersebut, okey, orang kata berkait rapat dengan character building Arya. Kita tak nampak pada perkembangan episod 1, tapi kita nampak pada episod yang kedua. Okey, sebelum ini juga Kak Husna ada memberikan satu suggestion. Mungkin Temeh Abdullah boleh memperkenalkan 2 watak, iaitu watak A dan juga watak B. Watak A ini adalah seorang karakter yang baik, yang positif dan cuba untuk melawan sistem dengan kaedah yang baiklah. Ada watak kedua adalah karakter yang baik, yang positif, tetapi sedikit demi sedikit dengan setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan sekeliling watak tersebut, ia sekaligus telah pun menukar karakter dan juga prinsip utama karakter tersebut daripada baik untuk menjadi jahat. Dan saya rasakan sebenarnya Temeh cuba untuk mengetengahkan watak Vuk dan menunjukkan kepada kita sebenarnya Vuk ni dulu baik, okey. Vuk ni dulu baik dan juga dia berpositif, tetapi lama kelamaan kehidupan dan kesusahan yang menghimpit dia telah pun bertukar menjadi jahat. Dia tahu ada sesuatu yang rahsia di sebalik politik aras tengah dan juga aras atas tersebut. Perkara kedua yang saya tak setuju apabila Kak Husna menyatakan di dalam review buku beliau bahawa Arya ini merupakan satu watak yang macam lalang. Memang betul, saya tak nafikan bahawa dalam kategori 2, personality Arya yang diterapkan di dalam buku ini sangat confused. Okey, sekejap dia akan ke sini, sekejap dia akan ke sana. Dia berbolak-balik. Tetapi ada sebab sebenarnya kenapa Temeh Abdullah memperkenalkan perkembangan watak Arya itu sebegitu rupa. Satu, kita boleh lihat bahawa Arya ini merupakan seorang remaja belasan tahun. Sebab yang kedua, Arya memang tak terdedah langsung dengan dunia luar. Kehidupannya hanya berkisarkan tentang sektor biru, tentang Ana, tentang petak rumahnya, tentang ayahnya Vuk dan juga latihan memburu yang perlu untuk dilakukan setiap hari. Jadi, perkara yang terjadi padanya selepas pembunuhan ayahnya itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat banyak. Dia diasak dengan segala persoalan, dia diasak dengan segala ujian dan dia diasak dengan segala kemungkinan. Dan itulah yang menyebabkan personality serta perwatakan Arya ini sering berbolak-balik. Dia cuba untuk mencari rationality untuk setiap persoalan yang dia ada di dalam kepalanya. Bagaimana konflik dalaman tersebut cuba untuk memasakkan dia dalam pencarian apakah yang betul dan juga yang salah. Jadi saya rasakan ada sebab kenapa Temeh Abdullah ini cuba untuk menerapkan perwatakan Arya sebegini rupa. Okey, poin yang ketiga yang diketengahkan oleh Kak Husna Rosli adalah apabila beliau mengatakan bahawa terlampau banyak persoalan yang tidak terjawab di dalam buku KTDD 1 dan juga KTDD 2. Okey, memang betul. Okey, saya sebagai orang yang telah pun membaca semua novel yang dikeluarkan oleh Temeh Abdullah mendapati bahawa ini merupakan style yang sentiasa dilakukan oleh Temeh Abdullah lah. Dia suka untuk menyimpulkan satu persoalan, tetapi persoalan tersebut cuba untuk diberikan jawapan melalui jalan cerita. Dia memang terasa lambat, tapi dalam perjalanan cerita tersebut ada elemen-elemen suspense. Okey, ada elemen yang boleh membuatkan kita berfikir di luar kotak. Okey, bagaimana pula dengan pemikiran kita sebagai perspektif pembaca dan apakah pandangan daripada perspektif Arya. Sebab itulah kalau kita lihat kan, memang sengaja Temeh Abdullah menimbulkan persoalan-persoalan ini. Terutama sekali 4 persoalan utama, iaitu persoalan tentang serangan muka. Walaupun kita tahu bahawa dunia telah pun pulih lebih kurang 200 tahun dahulu, tetapi
serangan Myugoh ni daripada siapa? Siapa yang buat? Okey. Yang tu tak terjawab lagi. Yang kedua adalah daripada segi pembunuhan Vuk. Misteri pembunuhan Vuk masih lagi tidak diselesaikan lagi. Okey, yang ketiga, apakah yang Niha cakap mengenai kasta di dalam buku tu betul atau tidak? Sebab ramai orang cakap dia gila. Tapi kita tahu bahawasanya ada kebenaran yang dikatakan oleh Niha, dan itu juga adalah misteri. Okey, dan yang keempat, kenapa agaknya golongan atasan ni cuba untuk menyembunyikan fakta yang di mana dunia ini telah pun pulih. So keempat-empat persoalan utama ini mungkin akan dijawab pada KTDD ketiga. Kita akan lihat nanti. Jadi itu saja saya rasa saya punya respons mengenai perkara yang saya setuju dan perkara yang tidak saya setuju mengenai video review buku daripada Kak Husna. Kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.